Itu antara senario yang berlaku dalam masyarakat kita berkenaan dengan topik yang kami bawakan hari ini. Sampai bila nak tolong? Adakah salah kalau kita nak tolong orang ataupun tolong tu ada limit dia ataupun bagaimana agaknya untuk kita nak menolak ataupun untuk kita nak cakap tak boleh tolong tapi dengan keadaan yang harmoni. Ya, saya rasa tak salah tolong dan tak salah sekiranya kita tidak boleh menghulurkan bantuan. Tugas kita kan? Okey, baik. Kita bersama dengan 3 orang tetamu di studio. Di sebelah Fatin kita bersama dengan Wan Sharmila. Lala. Hai. Panggil Lala ke? Ya, boleh. Alah, so cute Lala. Okey, dan di sebelahnya, aduh ini. Siapa yang tak kenal Ya, betul. Okey. Dia dah mula dah. Kita nak kenalkan jugalah sekali lagi Fizi Rozlan ataupun Abang G kita. Ya. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Kaki tak berapa sihat. Itulah nampak. Okey Okey, alhamdulillah. Tapi terima kasih juga bersama dengan kita orang hari ini. Tetap bersama dengan wanita hari ini. Ya. Dan di hujung sana sikit. Kita bersama dengan Encik Fauzul Naim selaku perunding pembangunan potensi diri. Coach kita. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput. Okey, baik. Dah rasa dah semangat ketiga-tiga tetamu kita. Mungkin kita mulakan dengan Wan Sharmila dahulu. Lala kita. Silakan. Lala bukan Fizi. Tadi saya dan Fatin dah establish di awal tadi. Ramai yang mungkin pernah mengeluh. Sampai bila nak tolong ni? Lala sendiri pernah tak mengeluh? Bila kali terakhir mengeluh? Sampai bila aku nak tolong dia ni? Pernah tak terdetik perkataan tu? Secara jujur, Secara jujur, rasanya kali terakhir bulan lepas. Ya, baru bulan lepas. Masih baru ya? Ya, bila orang Apa yang berlaku? Cerita panas. cerita panas. Masih panas lagi. Tapi memang dah suam sikit lah. Okey. Tak, yang kita pelik tu macam orang nak minta tolong dengan kita tapi kita yang sedih. Sebab macam ada apa-apa tulis kat muka ni ke yang macam sila tanya anytime ke apa ke macam tu kan, sila minta tolong anytime walaupun dia sedih sebab macam orang tak tahu kita punya situation tapi macam senang macam tu je ke. Tapi itulah apa pun saya rasa soalan tu tadi sampai bila kita nak tolong. Jawapan saya sampai bila lah selagi kita termampu. Sampai bila-bila selagi termampu. Ya, betul. Selagi termampu. Contoh kalau macam orang tu minta pertolongan dari segi tenaga contoh. Kalau saya tak mampu, mungkin kita boleh tolong dari kemampuan yang lain. Contoh mungkin saya akan cari orang lain yang lebih mampu untuk hulurkan bantuan tu kepada orang yang memerlukan. Ataupun mungkin dari segi wang ringgit, mungkin kalau pada masa tu bukan rezeki saya untuk membantu, mungkin dengan doa pada saya dah memadai. Okey. Bagi Fizi sendiri pernah mengalami situasi sebegitu sebab mungkin dari segi profession, kerja di radio ataupun di mana-mana TV ataupun artis kan kadang-kadang orang aku nak jumpa dia boleh tak? Ataupun di radio aku nak masuk famous ni. Radio boleh tak? Boleh tolong aku tak Fizi? Dapatkan aku slot. Dah tolong sekali lepas tu dia minta lagi, okey boleh lagi. Tapi dia selalu minta minta berapa kali aku nak tolong dia ni? Dah bukan tolong tak selesa dah. Dia contoh benda ni selalu berlaku dalam radio. Contoh, sebab saya bekerja di radio. Ada di kalangan caller-caller kita ni pemanggil-pemanggil yang suka telefon ke radio. Kan? Okey, bila dia telefon ke radio ni kebanyakannya kita menapis dia punya perbualan lah. Contoh ada telefon, saya Liza ni, Liza duduk kat mana ni? Saya duduk di Pengelang Cepa. Oh, kerja kat mana? Oh, saya bisnes. Saya meniaga donat. Kena dapat donat, dapat beli telefon 01933. Terus promote. Tu macam aduh. Okey. Kalau sekali dia kadang-kadang banyak kali tu dia timbul satu perasaan macam tolong sekali okeylah kan. It's okay. Kita okey je. Awak dah memberi kesan kepada saya. Sebab kita bertugas dalam bidang radio ni, iklan itu adalah kita punya sumber pendapatan. Dia macam tu, dia free iklan. Okey, itu dari sudut profesionalism. Tapi kalau secara peribadi pernah tak? Pernah banyak kali. Saya bukan nak cakap apalah. Saya pernah meminjamkan motor kepada kawan saya. Dia cakap anak dia tengah susah. Anak dia perlukan motor untuk pergi kerja. Saya ada lebihan motor, saya bagi kat dia. Dan sampai 2023, di saat ini, motor itu tidak dipulangkan kepada saya. Pulangkan! Apa yang tertarik lebihan motor? Berapa motor awak ada? Adalah lebih daripada satu. Saya nak lebih daripada pinjam. satu. Tolong saya. Saya dah serit dah nak pinjam. Okey. Ini adalah masalah mungkin ramai juga yang berdepan dengan masalah ni kan. Tapi coach, saya nak tanya, adakah macam tadi Lala cakap ada tertulis ke kita boleh membantu dan sebagainya. Adakah personaliti kita sebenarnya membuatkan orang selesa nak minta tolong? Dan satu lagi soalan saya, kalau kita dah tolong, satu hari kita tak dapat tolong. Adakah pandangan orang tu berbeza kepada kita?
Wah, ini topik yang amat menarik. Bila menyebut tentang membantu, ini pertama kita kena selesai bab tu dulu. Sebab ramai orang bila sebut tentang topik ni, orang kata apa? Tak boleh ke tolong? Dia fikir macam tu. Bila menyebut tentang membantu atau menolong, adalah persoalan bagaimana kita nak memastikan orang lain itu terlepas dari kesusahan dia. Dan perkara ini yang disebut dalam satu hadis, Nabi mengatakan bahawa Tuhan amat mencintai orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang paling banyak bermanfaat. Dan amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang mampu untuk menyebabkan orang lain gembira. Orang yang mampu untuk mengurangkan susah orang lain. Dan mampu untuk mengenyangkan orang lain. Dan mampu untuk bayar hutang orang lain. Ini perkara yang sebenarnya, kalau sebutan premis membantu. Premis menolong. Namun kita boleh menyebut tentang orang yang membantu. Kita boleh bagikan orang membantu ni pada 3 kategori dah. 3 kategori. Pertama, orang yang membantu tahap Rasul dan Nabi. Yang mana mereka ini bila membantu dengan keikhlasan hati yang tak boleh nak kata. Dia ni tanpa sepadan. Dia bahagi apa sahaja. Sebab tu kalau kita kaji balik tentang sirah Nabi, ada satu ketika seorang daripada khalifah, seorang daripada sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Yang mana dia ini bila ditanya kepada dia, Nabi tanya dia, "Wahai Abu Bakar, engkau banyak bagi. Engkau banyak bagi. Tak adakah engkau simpan sikit untuk engkau?" Dia tanya soalan tu. Dan dia kata apa? "Cukuplah sekadar aku ada Allah dan Rasulku." Ini adalah dinamakan sebagai orang yang mana tahapnya tahap tinggi. Yang bagi dengan keikhlasan hati. Itu adalah kategori pertama. Yang kedua adalah kategori orang memberi ni orang kaya. Orang yang mana dia bukan persoalan ikhlas. Persoalannya dia ni ada sumber tanpa batasan. Dia boleh bagi banyak mana no pun. limit. No limit. Persoalan ikhlas dan tak ikhlas itu persoalan lain. Sebab ada setengah orang kaya, dia bagi atas tujuan, atas sebab, kerana nak menunjukkan bahawa dirinya bagus. Tapi ada orang kaya memang ikhlas hati nak bagi. Dan dia tanpa sepadan sebab dia ada banyak sumber. Dan kategori ketiga, yang ini yang sebenarnya berlaku pada diri kita sekarang ni. Yang mana orang yang mana dikatakan sebagai orang awam. Orang awam ni dia ada keterhadan. Dia ada had. Yang mana mungkin hadnya adalah dari sudut jumlah wang yang ada dalam akaun dia. Hadnya adalah tenaga yang ada diri dia. Hadnya adalah perasaan dia. So, disebut tentang had ni, dia 3 kategori inilah. Pertama adalah had pada apa yang dia fikir. Kedua, had pada emosi dia. Dan ketiga, disebut fizikalnya. Disebut tentang had, tentang apa dia fikir adalah persoalan sejauh mana dia mampu untuk positif dia bagi. Mampu untuk positif untuk bagi. Sebab ada setengah orang, bila dia bagi, dia boleh positif awal-awalnya, akhirnya dia negatif. Itu dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas kat situ. Yang kedua persoalan hatinya. Hatinya. Yang mana hatinya. Yang mana mungkin satu ketika boleh bagi tu dia gembira, dia suka. Tapi ada orang yang mana satu ketika hatinya mungkin dalam keadaan yang berbagai emosi. Dan pada ketika itu mungkin dia tak mampu lagi nak bagi. Yang ketiga adalah persoalan fizikal. Itu kewangan. Yang mana kewangan mungkin bagi seorang individu dia ada had tertentu. Mungkin dia boleh mampu bagi RM10 je. Dan kalau bagi RM10 ni dia ikhlas. Jangan pula RM10 je. Ikhlas. Tapi dah itulah had dia. Kerana had ikhlas dia sampai RM10. Tapi kalau lebih daripada RM10, hilang keikhlasan hati. Iklankan hati. Sebab tu bila sebut tentang perkara ni, kena tengok kita ni dalam kategori mana. Adakah kita kategori Rasul dan Nabi, ataupun sahabat Nabi, ataupun kita ni kategori orang kaya yang tanpa sepadan, ataupun kategori ketiga, orang awam ni. Sebab tu bila sebut tentang persoalan inilah yang kita nampak. Dalam kita membantu orang ni ada 2 perspektif. Pertama, perspektif orang yang memberi. Orang yang memberi. Perspektif orang memberi itu adalah 3 kategori tadi. Yang kedua adalah perspektif orang yang menerima. Kerana orang menerima pun kena sedar tentang sejauh mana dia nak orang bantu dia. Saya suka yang ni. Orang bantu dia. Sebab bila kita ni terlampau mengharap tanpa melihat perspektif nak berusaha. Itu yang menyebabkan sampai bila-bila pun kita takkan berubah. Takkan jadi apa. Sebab tu ada kata-kata model lah yang kita mampu nak bawa kuda pergi tepi sungai. Tapi kita tak mampu nak paksa dia minum. Tak mampu nak paksa dia minum. Sebab tu kadang-kadang apabila kita nak membantu, kena fikir balik. Adakah kita ni nak bagi ikan ke nak bagi juaran? Betul. Sebab apa? So kalau kita ni fikir nak bagi ikan, lah kali dia akhir sekali dia akan minta ikan tu lah. Dia nak kenyang yang tu je tanpa berusaha. Tapi kalau kita bagi juaran dengan kaedah, dengan nasihat, dengan strategi, itu lebih baik. Kenapa? Kerana barulah dia nampak tentang persoalan bagaimana untuk kembangkan diri dia untuk jadi lebih baik. Ya, yang menerima itu jangan sentiasa mengharapkan bantuan tanpa usaha. Baik. Betul.
Dan mungkin saya nak bacakan komen daripada Facebook daripada Yusman Ibrahim. Tolonglah selagi terdaya dengan niat ikhlas, dan yang menerima pertolongan harus muhasabah diri untuk berusaha agar tidak selalu mengharapkan pertolongan dari orang lain. Dan satu lagi mungkin Fatin nak bacakan. Ya, ini daripada Farhan. Berhati-hati bila nak tolong orang lain. Jangan rajin sangat tolong orang sehingga dipergunakan. Jadi si pemberi pun perlu bijak juga. Kadang-kadang apa permasalahan yang macam diminta kita tolong tu, kita kena filter sikit lah. Kalau rasa macam pelik-pelik tu, kita macam tak boleh tolong kali ni. Kadang-kadang ada orang ambil kesempatan juga, Sugi, kan? Ya, betul. Okey, baik, kita dah dengarkan daripada ketiga-tiga panel kita. Kita nak sambung lagi selepas ini, tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga kata orang ramai berkenaan dengan topik hari ini. Jom kita dengarkan. Pada saya, untuk tolong tu niat kita, dan kita tak payahlah harap pada dia untuk balas. Semoga Tuhan yang balas jasa kita, dan ikut niat kita lah. Saya kalau selagi boleh bantu, kita bantu. Kalau yang kita tak mampu, kita just bagi tahu kita tak mampu lah. Macam tu dari segi apa-apa cara lah. Memang tak patut dan tak wajar. So kalau boleh pandai-pandailah untuk bertimbang rasa dan appreciate apa yang orang buat kat kita. Saya rasa kalau dah kena sekali tu dah patut pandai-pandailah nilai sendiri kan. So sebelum kita kena lagi banyak kali, sebab orang macam yang suka ambil kesempatan ni macam dia orang tak penat-penat kot nak buat benda tu dan lambat sedar. So kita kena pandai-pandailah sedar sendiri benda tu. Orang tu kalau dia betul-betul memerlukan, okey, memang kita bantu. Tapi kalau dia sebenarnya ada lebih daripada kita dan yang berkesempatan dah sampai menyusahkan pihak kita, tu tidak patut berlaku lah. Benda ni memang kebiasaan, memang akan ada berlaku, mungkin daripada di tempat kerja dan juga dalam situasi keluarga kita sendiri. Kalau macam mana nak buat tu, kata orang tu, kita pelan-pelan menghindarlah, sebab kadang-kadang kita tarik rambut jangan sampai putus, tertepung jangan berselerak kan. Kita cuba untuk menghindar pelan-pelan, dan macam itulah kita tak naklah kita sampai jadi kata orang bermasam muka selepas itu. Terus masam muka. Bermasam muka. Mungkin selepas tu jadi musuh. Itu yang jadi musuh tu tadi. Okey. Tapi apapun saya nak tanya. Suka nampak. Okey, baik. Jom kita nak terus tanya kepada Lala. Saya nak tanya Lala. Tadi Lala kata walaupun kalau dalam situasi yang Lala tidak boleh membantu, mungkinlah kalau diperlukan tenaga Lala akan cari cara lain untuk membantu mereka. Mungkin kalau tak boleh ada di majlis itu, mungkin beri sumbangan kewangan ataupun sebagainya. Tapi pernah tak Lala salahkan diri Lala sendiri kalau dalam situasi seorang rakan ataupun ahli keluarga, siapa-siapa, sentiasa minta duit? Lala pernah tak salahkan diri, aku yang dah beri dia ruang ni, sebab tu dia selalu minta duit. Kalau aku stop, dia mesti dah tak minta duit ke aku. Pernah tak? Luahkan. Ini maksudnya Lala. Sekarang. Tak ada. Okey. Tak pernah. Dia macam ni. Tadi cakap pasal Musa semua tu kan. Ada ke sebenarnya bahaya kan. Benda ni daripada niat baik tiba-tiba jadi musuh. Disebabkan contoh duit lah selalu kan. Okey, pasal soalan tu tadi, saya tak ada rasa macam tu lah. Sebab macam Fatin cakap tadi, kita filter dulu. Bukan sesenang-senangnya macam kita nak tolong orang tu. Kita kena tahu juga apa yang kita nak tolong tu. Siapa dia, kenapa, semua apa motif dia, apa sebab, semua kita kena ambil tahu dulu. Takkanlah buta-buta je kita nak membantu kan. Dan sepanjang pertolongan saya tu, Alhamdulillah lah. Saya berjaya lah untuk istiqamah ya, untuk ikhlas. InsyaAllah sister. Untuk ikhlas. Untuk ikhlas. Berjangkit. Untuk ikhlas membantu kan. Baik. Jangan pandang muka busy. Macam betul-betul lah. Saya bahayalah. Tapi tak ikhlas tu betul seperti yang coach katakan tadi. Ikhlas ataupun tidak. Dah boleh sambung. Boleh sambung. Take two. Okey. Pada saya, ubat dia macam ni. Ubat dia senang je. Bila kita nak membantu, kita jangan berharap pada balasan. Jadi bila kita tidak berharap, kita bantu dengan ikhlas, mudah-mudahan kita tak ada rasa macam, bila kita berharap, kita akan rasa kecewa. Mungkin kita rasa macam, aku dah tolong dia banyak ni, satu hari nanti bila aku susah, dia kena tolong aku banyak tu juga. Tak boleh ada benda tu. Dan macam saya cakap tadi lah, bila kita dah filter, kita tahu apa yang kita bantu. Jadi kita rasa senang. Dan pada saya sebenarnya, amalan membantu ni dia boleh jadikan kita banyak faktor lah. Contoh, kita boleh jadi manusia yang lebih baik, kita boleh jadi manusia yang lebih bersyukur, kita boleh jadi kita tambahkan rasa kemanusiaan pada diri kita. Jadi sebab tu macam tadi coach cakap lah kan, antara manusia yang Allah sayang, yang kita boleh menggembirakan orang, yang itu
memanglah kita akan fikir macam insya-Allah satu hari nanti mungkin bila kita perlukan mungkin ada orang yang akan menggembirakan kita macam tu. So itu ubat dia, key dia ialah bila membantu orang jangan berharap. Jangan berharap pada balasan. Baik. Memangnya kita pun dari kecil diajar untuk membantu, help, be kind, bantu. Tetapi apa yang menjadi permasalahannya bila kita semakin dewasa ni, dunia kita dah berbeza dan sebagainya. Mungkin ada dalam kalangan mereka bukan sahaja memerlukan pertolongan dari sudut kewangan, tetapi ada juga tadi saya baca komen, bantuan dari segi nak jaga anak pun boleh jadi masalah sebenarnya. Kata dah minta tolong, kata jiran ke siapa-siapalah, boleh tolong jaga anak saya, ada emergency, kan? Dah sekali tolong, dua kali okey tak apa. Tapi kadang-kadang dia cuti tapi dihantar anak suruh orang lain jaga. Itu bukan ambil kesempatan ke? Itu bukan nak minta tolong. Kira nak ada me time lah, tapi orang lain kena jaga anak kan? dia. Macam saya rasa tak patutlah kalau individu sebegitu. Tapi nak tanya kepada Fizi juga. Fizi, kalau situasi di mana kita nak bantu, kita ikhlas betul dan kita pun takkanlah kalau tengok ada orang tak makan, tak ada minum juga. Kan, kita mestilah nak membantu. Tapi ada orang dia tak cukup duit, dia yang ambil hutang. Lepas tu ada orang kerja dia untuk bayar hutang dia. Lepas tu dia kerja kita untuk bagi dia duit untuk bayar hutang dia. Benda ni berlaku. Benda ni saya pernah berlaku 3 kali pasal benda ni lah kan. Tapi benda tu Tuhan nak tunjuk kadang-kadang benda tu boleh kantoi dia anytime. Betul. Kan. Contohlah dia pinjam Ji, aku pinjam kau 100 boleh tak Ji? Kita bagi 100. Esok Ji ada 200 tak? Okey, 200. Bila dia pula kadang-kadang kawan-kawan kita kadang-kadang dia circle kecil je circle ni. Bila kita jumpa dengan kawan, semalam aku jumpa dengan dia ni, dia pinjam aku 200. Mana 200? Dengan kau 100. Dengan aku 200. Dah macam cari makan pula macam tu. Ada. Memang ada manusia macam tu. Tapi, ini penyakit ke? Saya rasa, kita tanya coach lagi. Bagi saya itu memang penyakit. Ada orang yang malas bekerja. Kerja dia hanya berhutang. PR je. Dan menipu. Dan dia menganggap ini salah satu profession dalam kehidupan dia. Tapi kan lama-lama macam sepandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Tapi orang macam ni dia takkan duduk lama di kelompok itu. Dia akan masuk kelompok itu dalam 2-3 minggu, 2-3 bulan, dia akan hilang di kelompok lain pula. Dia begitu. Okey. Jadi coach, kita nak panjangkan. Adakah ini satu perangai ataupun penyakit yang mana dia tak, muka dia mungkin dia ada apa orang kata lakonannya pun menjadi sebab dia kena jumpa ramai orang dan minta duit coach. Mungkin ini itu bahasa yang tepat. Adakah ini satu penyakit dan bagaimana untuk kita berdepan dengan individu begini? Dia bila menyebut tentang kebaikan dan keburukan. Kedua-dua ni akan ada satu ketika bila kita buat satu benda tu berjaya, kali pertama, kali kedua berjaya, kali ketiga berjaya, dia akan mewujudkan rasa ketagih nak buat. Dan benda ni bukan sekadar benda yang baik, benda yang buruk pun sama. Bagi contoh, rasuah kan, bagi contoh. Yang orang merasuah. Sekali dapat, okey je. Aku boleh juga beli itu, beli ini. Kali kedua dapat, beli itu, beli ini. Akhirnya kita tagih. Sama lah juga isu dengan orang yang menerima, orang yang dapat, orang yang meminta-minta. So itu dalam satu perkara saya nampak. Ini perkara yang penting di pihak kita sebagai individu. Kena lihat perspektif. Kita nak membantu atas tujuan apa? Itu yang penting. Atas tujuan apa? Dan kita membantu, adakah aku ni membantu atas dasar kerana dia ni kawan, atas dasar aku nak pahala, atas dasar apa? Itu penting kita kena tahu. Kalau kita atas dasar-dasar yang menyebabkan kita nakkan kembali, bagi saya, lupakan memberi. Kerana apa? Kerana kalau kita mengharapkan sesuatu, orang nak patah balik bagi kat kita, bagi saya itu satu perkara yang tak patut berlaku dalam hal memberi. Kenapa? Dalam persoalan memberi ni, dia akan ada satu hukum. Ini hukum alam dan hukum Tuhan. Yang mana dinamakan hukum memberi dan menerima. Yang mana lagi banyak kita memberi, lagi banyak Tuhan akan bagi kat kita. Cuma satu benda kena faham. Bila kita bagi duit, tak semestinya dapat balik duit. Itu kena faham. Sebab ramai orang menganggap bila dia bagi, dia akan dapat duit banyak lagi. Sebab ada orang kata bahawa bila dia bagi RM1 akan dapat RM10. Tak semestinya macam tu. Kenapa? Kerana Tuhan ni maha kaya. Yang mana mungkin pada ketika kita membantu orang dengan keikhlasan hati, dengan hati yang tulus suci, akhirnya Tuhan akan balas apa? Mungkin Tuhan balas dengan keselamatan kepada keluarga kita. Mungkin kebahagiaan kepada keluarga kita. Kebahagiaan kepada apa. Dan mungkin juga satu ketika, mungkin kalau kita sebagai contoh, kita fikir nak pergi Mekah, tiba-tiba ada orang kata apa? Jom pergi, aku bayar. Ini benda-benda macam ni yang akan berlaku. Bila tu? Contoh. Tetapi nak cerita bahawa Tuhan Maha Kaya. Kenapa? Mungkin kita bagi pada Fizi, tapi mungkin bukan Fizi yang bagi kat kita. Mungkinlah kali yang Lala bagi kat kita. Sebab apa? Sebab semua ini bawah kerangka Tuhan. Sebab tu bila nak memberi, dengan arti kata bahawa
tak perlu fikir langsung tentang persoalan nak dapat balik. Kalau dapat tu rezeki kita dapat lah. tu rezeki. Kerana kita percaya dengan rezeki. Dan Tuhan pun kata, kita bagi sedekah bukan untuk mengurangkan harta kita. Bukan untuk mengurangkan rezeki kita. Hatta bila lagi banyak kita bagi, lagi banyak lagi Tuhan akan bagi kat kita. Cuma kita faham, bila Tuhan bagi kat kita tu bukan sekadar bagi untuk duit, banyak benda lain. Kita sihat, kita bahagia, kita selamat daripada segala malapetaka. Semua itu adalah rezeki. Baik. Itu kena percaya. Okey. Dan daripada apa dikongsikan ketiga-tiga tetamu kita, Fatin, saya faham yang kedua-dua pihak tidak harus mengharapkan apa-apa. Yang memberi jangan mengharapkan apa-apa daripada orang tu. Kalau dia hutang awak harapkan duit lah. Tapi jangan bila dah beri tu, saya harap orang kata saya dapat balik duit 10 kali ganda ke lagi macam pelaburan dan yang menerima itu jangan mengharapkan, sentiasa mengharapkan bantuan itu. Dan mungkin saya nak rumuskan perbincangan kita dengan perkongsian komen daripada Mak Eton. Katanya, bagi saya senang je, tolong tu terpulang, nak tipu ke nak bohong itu orang lain punya masalah. Janji saya ikhlas, anak saya selalu cakap berhati-hati, bukan tak boleh tolong. Okey. Kalau kita bercakap mengenai berhati-hati ni, maksudnya kita ada tahap pemikiran yang rasional untuk kita ambil keputusan kita nak bagi ke tak bagi. Tapi coach, macam mana agaknya untuk kita nak cakap kita tak boleh nak tolong kali ni tapi dengan cara yang terbaik dan kita nak jaga silaturahim tu? Bila menyebut tentang persoalan bercakap tidak, ini satu perkara. Sebab ada setengah orang kan, dia memang ada satu karakter tu. Dia satu personality yang mana susah nak cakap tidak. Itu yang menyebabkan akhir sekali dia yang stres seorang-seorang, dia bagian seorang-seorang. So itu penting dalam persoalan ini, kita kena ada had dan kita tahu had kita dan kita ada keberanian. Kena ada keberanian untuk bercakap tidak. Dan ada keberanian untuk menyatakan pandangan. Keberanian untuk menghadkan. Sebab ada setengah orang, terutama yang saya nampak di kalangan orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik memang macam itulah. Dia nak kata tidak, takut kecil hati pula. Orang kata tidak, takut nanti musuh pula. Itu penting komunikasi. Kena berterus terang, kena menyebabkan kedua pihak berlapang dada. Persoalan sama ada orang terima tak terima itu adalah persoalan lain. Tapi kita kena menyatakan bahawa apa had yang aku ada. Aku hanya mampu bagi kat engkau RM200 je. Contoh. RM200 saja. Lebih daripada itu aku tak mampu. Sebab itu had yang aku ada. Tapi kalau engkau nak suruh aku bantu benda lain, mungkin aku boleh bantu benda lain. Seperti contoh, kena terus terang. Kena terus terang. Ada pendirian. Betul. Kena pendirian dan mampu untuk bercakap, mampu untuk berterus terang itu. Betul-betul. Saya nampak pendirian tu di ketiga-tiga panel kita yang mereka firm. Kalau boleh tolong boleh, kalau tak boleh dia cakap tak boleh. Dan kita harapkan kalau kita cuba berlakon ataupun kita cakap kita tak mampu tapi kita buat-buat boleh, dia membahayakan diri kita juga. Betul-betul. Dan kesian juga orang yang meminta tu, mungkin dia berharap dah dekat kita tapi kita tak mampu, kita salah. Kita macam tersalah cakap, salah bual lah, macam tu kan. So dari awal kita kena bagi tahu apa yang kita boleh, apa yang kita tak boleh. Kalau macam rasa kita terlebih berani nak cakap no ataupun nak ajar dia, lain kali macam ni, silakan macam tu. Baik. Okey. Dan apa pun kita perlu ambil sedikit masa untuk kita berfikir. Janganlah kalau orang nak minta tolong kita, time tu kita bagi jawapan kan. Kita perlu ada orang kata kajian jugalah kita mampu ke tidak kan. Okey. Dan seperti yang Lala cakap, pendirian itu sangatlah penting. Baik. Syabas Lala. Terima kasih ketiga-tiga tetamu kita pada hari Terima ini. kasih. Dan terima kasih juga kepada anda di rumah yang sudi berkongsi komen-komen anda, pengalaman sampai ada yang menangis-menangis pun ada. Nantilah kalau sempat kita bacakan komen. InsyaAllah.